Bismillahirrahmanirrahim. Qala sunanus salah, sunat-sunat sembahyang. Setelah mana kita membincang tentang sunat-sunat ab'ad di dalam salat, yang mana kalau siapa meninggalkannya secara sengaja ataupun tidak, maka sunat sujud sahwi ini hanya bagi imam ataupun sembahyang berseorangan. Kalau sembahyang sebagai makmum dan melakukan kesilapan ini, maka tidak sunat sujud sahwi. Kerana salat imam itu telah menampung salatnya ataupun kekurangan di dalam salatnya. Baik, kita masuk dalam sunat-sunat salat. Kata beliau, sunanus salati kathiratun. Sunat-sunat sembahyang ni banyak. Ya. Sunat-sunat sembahyang ni banyak. Daripada sirah, mubalaghah, fa'il, kathir. Ya, kathir. Sangat-sangat banyak, kathirah. Sehingga sebahagian ulama' yang ni termasuklah sunat hayatnya, sunat ab'ad. Kalau dihimpunkan kesemuanya, ya, sampai sebahagian ulama' membilang 200 sunat-sunat sembahyang. Ada setengah ulama' membilang dan dikarang satu kitab, iaitu Al-Marhum Al-Habib Sa'ad Al-Aidrus, mengarang satu kitab menghimpunkan 500 salat, sunat-sunat salat. Ya. Jadi sunat-sunat salat ni kadang dia ada dalam sembahyang, kadang ada di luar sembahyang, sebelum sembahyang, kadang selepas sembahyang. Jadi semua tu kalau kita himpunkan, termasuklah hayat, termasuklah ab'ad, ya, bersama berulang-ulang, maka di situ kita boleh sampai kepada 500 salat. Baik. Antara sunat-sunat yang banyak itu raf'ul yadain, mengangkat tangan pada 4 tempat. Raf'ul yadain 'inda takbiratil ihram, mengangkat tangan ketika mengucap takbiratul ihram, ketika berucap takbirat al-ihram. Sunat kita angkat tangan. Nak angkat tangan tu start bila? Kata ulama, start apabila start berucap. Ya. Kalau Allah, ya. Kalau kita tak mula lagi bercakap ataupun berlafaz, tak sunat angkat tangan. Kita mula sahaja lafaz, ketika itu tangan bergerak naik. Jadi sunat angkat tangan tu ketika mulanya lafaz. Tangan pun Allah. Allah. Ya. Itu sunat yang pertama yang ada pada takbiratul ihram. Ya. Jadi sunatnya angkat tangan. Bila? Sunatnya ketika start lafaz takbir. Dan yang kedua, sunat yang ada juga ketika takbiratul ihram adalah tapak tangan kita ini menghadap ke arah kiblat. Macam ni. Jangan macam ni. Allah, macam nak smash orang. Ya, dia macam ni. Dia biar tapak tanganku ke arah takbiratul ke arah apa? Kiblat. Itu sunat yang kedua. Sunat yang ketiga, pastikan jari kita tegak. Allah. Itu pandangan Al-Syeikh Ibn Hajar Al-Haytami. Pandangan Al-Syeikh Ramli bengkok sikit. Ya. Yang selalu kita buat rasa bengkok. Allah. Macam ni kita buat. Ya, dia bengkok ke arah kiblat juga. Itu pandangan Al-Imam Ar-Ramli. Pandangan Syeikh Ibn Hajar tidak. Tegak macam ni. Allah. Okay. Itu sunat yang ketiga. Sunat yang keempat, hendaklah kedua tangan kita terbuka. Sunat jangan pakai sabun tangan dalam sembahyang. Tak kira lelaki perempuan. Sunat jangan pakai sabun tangan dalam sembahyang. Kalau perempuan takut fitnah, memang kena pakailah. Ini kita kata tak takut fitnah, tak apa. Ya. Jadi sunat buka. Biar nampak telapak tangan tu nampak. Ya. Baik, berapa sunat kita ni? 4. Ya, dah 4 dah. Yang kelima, pastikan kita punya bawah tapak ni sama dengan bahu, atas bahu. Sama dengan atas bahu. Allah. Itu sebab takbir tak payah atas sangat. Allah. Allah. Tak payah. Ya, dia takbir macam ni. Allah. Dia biar bawah tapak ni dia serasi dengan bahu, dan jari, kepala jari ni dia serasi dengan apa? Sama dengan kepala telinga.
Ya. Allah. Agak-agak je lah, tak payah nak ukur tengok semayang depan cermin. Allah. Tak boleh lagi ni, angkat atas sikit. Tak boleh lagi angkat bawah. Tidak. Sekadar sangkaan sahaja. Mungkin 90%, mungkin 98%. Gitu je lah. Allah. Gitu. Sunat yang kelima. Ya. Sunat yang kelima. Sunat yang keenam. Ya, sunat yang keenam. Ya. Kita jatuhkan tangan ketika habis takbir. Dia jatuhkan tangan ketika habis takbir. Allahu Akbar. Ya, itu sunat yang keenam. Jadi mungkin ada orang confuse kat sini, ya. Sekarang ni kita takbir sunat macam mana? Allahu Akbar. Itu selalu kita buat. Yang kedua, jarang kita buat ataupun mungkin tak pernah buat. Allahu Akbar. Ya. Mana satu yang sunat? Kata ulama, dua-dua sunat. Tapi yang pertama tu lebih banyak pahala. Dan jarang orang buat. Allahu Akbar. Mana nasnya? Nas di dalam kitab Umdatus Salik. Nas di dalam kitab Al-Umdah As-Salik. Jadi sebenarnya yang sunat, dua-dua sunat. Dua-dua dapat pahala. Cuma yang terbaik buat yang pertama tu. Allahu Akbar. Turunkan tangan lepas habis takbir. Itu memang nas. Jadi kalau kita dah buat macam biasa tu, Allahu Akbar, kita turunkan tangan sebelum takbir tu habis. Tapi nas kitab menyebut turunkan tangan selepas selesai takbir. Maksudnya apa? Allahu Akbar, turunkan tangan selepas selesai takbir. Itu kaifiat yang afdal yang disebut dalam Umdah As-Salik. Baik. Itu sunat 6 tuntutan pada takbir sahaja. 6 tuntutan pada takbir sahaja. Okey, baik. Jadi tak sunat, ya, takbir tu kita pegang telinga tak sunat. Allahu Akbar. Kadang sakit telinga sebab tolak terlampau kuat. Allah, dia tolak telinga ni. Ataupun dia kena sentuh sikit cuping telinga. Tak sunat. Ya. Dan sunat yang ketujuh, ketika dia letak tu, letak di bawah dada, di atas pusat. Ya. Sunat yang ketujuh. Baik, selesai. Jadi ketika berlafaz takbir, sunat angkat tangan. Sunat yang kedua. Sunat yang kedua, wa 'inda ruku', dan ketika nak rukuk, sunat angkat tangan. Takbir itu memang sunat dah. Tak angkat tangan tu sunat. Ya, angkat tangan tu sunat. Jadi apabila kita kata, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Jadi tu ketika start angkat tangan. Allah. Diteruskan takbir sampai kita rukuk. Jangan kita rukuk dulu baru nak angkat tangan. Ya. Allahu Akbar. Ya, silap pula. Ataupun kita angkat tangan sebelum kita takbir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allah sangat angkat tangan, ya. Baik. Jadi di sini untuk nak dapatkan sunat yang terpaling afdal, pahala sempurna macam tadi. Start angkat tangan ketika start lafaz takbir dan teruskan takbir sehingga kita rukuk. Kalau kita buat telajak terawal ataupun lewat, dapat pahala sebab kita angkat tangan. Tapi pahala tidak sempurna seperti orang yang pertama. Baik, dan seterusnya. Sunat yang ketiga, wa 'inda raf'i minhu, iaitu sunat angkat tangan selepas rukuk. Maksudnya apa? I'tidal. Ya, bila kita angkat tangan tu dekat-dekat nak berdiri. Kan kita rukuk kan? Sami'allahu liman hamidah. Dekat-dekat diri tu kita angkat dah. Sami'allahu liman hamidah. Jangan awal sangat.
Dia angkat tangan pertama, Sami'allahu liman hamidah. Awal benar awal kita. Ya, ataupun lewat, Sami'allahu liman hamidah. Jadi ada lewat, ada awal, pahala tu dapatlah tapi tak sempurna. Jadi sunat angkat tangan tu ketika sikit lagi nak berdiri, dekat-dekat nak berdiri, inda aqallir rukun. Baik, tempat yang keempat, sunat angkat tangan juga, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika kita bangun daripada tasyahud yang pertama. Ulama kata ketika bangun daripada tasyahud pertama, sunat angkat tangan walaupun tasyahud tu tak dikira untuk dia. Contoh seperti masbuk. Jadi dia masuk ikut imam tasyahud. Tasyahud tak kira, dia mungkin rakaat pertama. Jadi dia duduk tasyahud tu ikut imam. Jadi ketika imam nak bangun, imam sunat angkat tangan, dia tu sunat juga. Ya. Nas dalam Busyarah Al-Karim, sunat angkat tangan walaupun tasyahud itu tidak dikira untuk dia. Yang penting dia bangun daripada mana? Daripada tasyahud. Angkat tangan, sunat. Begitu jugalah angkat tangan tu jangan terawal sangat. Jangan lewat sangat. Ketika dekat-dekat nak berdiri. Allahu Akbar. Ya. Ketika dekat-dekat berdiri tu angkat tangan. Baik dan seterusnya. Ni dah 4 dah kita baca ni. 1, 2, 3, 4. 4 sunat dah kita baca. Cuma dalam sunat pertama tu, kita baca dalam satu sunat terhimpun 7 sunat ketika takbir tu. Baik, dan seterusnya sunat kita membaca doaul istiftah. Sunat kita membaca doa al-istiftah. Doa pembuka as-salat. Selepas selesai takbir, senyap sementara, kita sunat baca doa iftitah. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, menghimpunkan 2 riwayat. Jadi yang kita selalu baca tu sebenarnya 2 riwayat. Yang pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu riwayat. Selesai. Riwayat yang lain dia start daripada wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai akhir. Itu riwayat yang kedua. Di dalam mazhab kita menghimpunkan 2 riwayat ini. Di sisi Imam Syafi'i sunat kita membaca dan himpunkan 2 riwayat ini. Padahal kalau kita nak lihat kepada riwayat yang menceritakan tentang doa iftitah, lebih kurang 5 ataupun 6 riwayat. Boleh pilih mana-mana satu nak pakai, tak ada masalah. Ya, boleh pilih. Jadi kadang-kadang kita semayang sunat. Jadi kita semayang sunat ni, kita kata semayang sunat ni pendek lah, kan baca doa iftitah panjang sangat pula. Padahal doa iftitah pendek je. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala. Cukup. Ya, sebab apa? Sebab hukum meninggalkan doa iftitah makruh. Makruh. Sama ada dalam salat fardu ataupun salat sunat. Sunat baca doa iftitah. Jangan tinggalkan. Pendek, panjang sangat. Panjang apa? Pilih riwayat yang pendek. Pakai. Tak payah pilih, tak payah campur dengan 2 riwayat. Pilih riwayat yang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah cukup. Takat tu. Sebab apa? Nak lari daripada makruh ni. Jangan tinggal doa iftitah. Baik. Itu doa iftitah. Dan setelah doa iftitah, sunat yang ke-6. Sunat ke-6 at-ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu maksud ta'awudz. Sunat kita membaca ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata ulama, sirah ini lebih afdal daripada sirah yang disebut sirah nombor 2, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Sirah pertama itu lebih afdal. Jadi artinya lebih banyak pahala. Baik. Jadi itu sunat yang kelima yang disebut di sini. Baik, insya-Allah nanti kita akan hadirkan doa iftitah disunatkan untuk baca dalam solat itu hendaklah mencukupi 5 syarat.
Kalau tak ada 5 syarat, tak sunat baca doa iftitah. Dan begitu juga at-ta'awudz, bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sunat dalam sembahyang. Tapi dengan 4 syarat. Kalau tak ada 4 syarat, tak sunat. InsyaAllah kita akan sertakan pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Kalau kita nak baca sampai sini. Okey, baik. Ta'awudz, kata ulama, bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bila? Itu sebelum kita memulakan Al-Fatihah. Dan ta'awudz ini sunat pada setiap rakaat. Kalau kita semayang 2 rakaat, 2 rakaat tu sunat. Kalau 4 rakaat, 4 rakaat tu sunat. Kalau 3 rakaat, 3 rakaat tu sunat. Cuma rakaat yang pertama lebih, kata tuntutan itu lebih kuat. Sunnah muakkadah. Kalau kita tinggal bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada rakaat pertama, makruh. Rakaat kedua kalau tinggal okey lagi. Ketiga tinggal okey lagi. Keempat tinggal okey lagi. Tak makruh. Semua rakaat dituntut. Cuma rakaat pertama tu lebih kuat tuntutan sehingga menjadi sunnah muakkadah. Maka kalau kita tinggalkan pada rakaat yang pertama, hukumnya makruh. Kita selalu sembahyang tertinggal banyak tu auzubillah tu. Ya, lagi-lagi rakaat ketiga keempat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu bismillah, auzubillah tak ada dah. Ya. Auzubillah tak ada dah, terus bismillah. Padahal auzubillah tu sunat pada setiap rakaat. Rakaat pertama lebih kuat tuntutan sunatnya sehingga kalau ditinggal hukum dia makruh. Ya. Baik, saya rasa sampai setakat tu dulu kot. Ya. Hari ini banyak program pula, sampai setakat tu dulu lah. InsyaAllah. Jadi sampai at-ta'min. Sebab nanti kita akan sertakan syarat-syarat doa ul-iftitah dan ta'awudz insyaAllah. Sampai ta'min pada kuliah akan datang, minggu akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini dah lewat sangat ni. Ya. Baik, jadi setakat itu dulu untuk pengisian pada malam ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk kita amalkan dan sampai kepada mereka yang tiada, insya-Allah. Tersudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.